Assalamualaikum. Okey, nama saya Zahira binti Matbi, megang nombor matriks 289963. Saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang isu kemiskinan di Malaysia. Di sini saya juga akan memberikan sedikit pengenalan tentang apa itu dunia ketiga dan sedikit pengenalan tentang apa itu kemiskinan. Siapa yang akan dikategorikan sebagai miskin. Okey. Dunia ketiga ini bermaksud negara miskin yang sedang berusaha keluar daripada kemunduran. Yang mana negara dunia ketiga ini juga merupakan negara yang bergantung kepada negara maju dalam pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya banyak negara yang tersenarai dalam negara dunia ketiga termasuk Malaysia. Tentang isu kemiskinan, apa pula miskin? Siapa yang dikategorikan sebagai miskin? Kemiskinan ini adalah masalah utama yang dihadapi seluruh dunia termasuklah Malaysia juga. Seseorang individu boleh dikategorikan sebagai miskin jika menghadapi masalah kekurangan dari segi keperluan asas. Contohnya, pendapatan bulanan yang mereka perolehi itu tidak berjaya untuk menampung dan membiayai segala keperluan asas mereka. Contoh keperluan asas adalah tempat tinggal, makanan, dari segi kemudahan sosial seperti hospital, sekolah dan sistem perhubungan. Okey, disebabkan isu-isu tersebut, kemiskinan ini adalah masalah yang ada dalam Malaysia juga dan masalah ekonomi yang sangat serius dalam Malaysia. So, banyak punca yang dapat kita lihat boleh menjadi faktor kemiskinan dalam negara yang sedang membangun, terutamanya dalam Malaysia ini. So, mari kita kupas dan kita dengar ulasan kawan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Anita dan semua rakan-rakan. Saya Nur Aminah binti Sandiuddin yang memegang nombor matrik 285684. Jadi, hari ini saya akan menceritakan sedikit pengenalan isu mengenai tema yang telah kami pilih, iaitu isu kemiskinan di Malaysia. Apabila disebut isu kemiskinan, semestinya menjadi kontroversi kerana isu kemiskinan ini merupakan satu isu yang sangat hangat sejak dahulu lagi. Jadi, setiap negara itu mempunyai isu kemiskinan, tetapi mereka mempunyai tafsiran berbeza-beza bagi kemiskinan itu. Adakah tiada duit di dalam dompet boleh dianggap miskin? Kita tidak tahu kerana isu kemiskinan itu berbeza-beza. Jadi, bagi negara yang maju, mereka menganggap kemiskinan itu apabila wujudnya golongan yang tidak dapat berbelanja sama seperti golongan berpendapatan tinggi di negara tersebut. Tetapi berbeza pula dengan negara yang sedang membangun kerana isu kemiskinan itu adalah merupakan sesuatu yang lebih ekstrim. Sebagai contoh, kemiskinan itu dianggap apabila berlakunya kelaparan, kebuluran, tiada tempat tinggal, mengemis, menganggur dan menganggur. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anis Ayuni binti Muhammad Ismail, memegang nombor matrik 285967. Dalam bahagian ini saya akan membincangkan tentang punca-punca isu kemiskinan di Malaysia. Dalam perbincangan ini, punca-punca berlakunya isu kemiskinan di Malaysia dapat dibahagikan kepada 3 faktor, iaitu faktor sasiah dan budaya, yang kedua kos sara hidup yang tinggi, dan yang ketiga peluang pekerjaan yang terhad. Dalam kemajuan ekonomi masa kini dapat kita lihat masih ramai golongan miskin di negara kita. Hal ini dapat dikaitkan dengan faktor sasiah dan budaya ini. Perkataan sasiah didefinisikan sebagai kepribadian, personaliti atau sikap seseorang individu. Perkembangan sasiah diri pada setiap individu sangat penting dan mempengaruhi kemajuan masyarakat. Faktor tersebut adalah seperti malas berusaha, boros, mengharap kepada nasib dan terlalu bersyukur dengan pendapatan sedia ada atau golongan yang terlibat dengan kancah jenayah. Faktor sasiah itu sendiri juga boleh dipengaruhi oleh pelbagai sebab, contohnya seperti kurang pendedahan tentang pendidikan yang mungkin disebabkan oleh masalah kewangan. Hal ini dikatakan demikian kerana persekitaran pendidikan itu sendiri dapat membentuk jati diri seseorang untuk lebih bermotivasi mengubah taraf hidup mereka di masa hadapan. Menurut kajian, kanak-kanak atau seseorang individu yang hidup dengan ibu bapa akan memperoleh nilai kelas sosial yang diamalkan keluarga.
Nilai kelas sosial ini dapat ditaktifkan sebagai perbezaan hierarki dalam sekumpulan atau sekelompok masyarakat. Dengan kata yang lebih mudah, perbezaan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan faktor budaya menjadi salah satu punca berlakunya isu kemiskinan di Malaysia. Keluarga dari kelas sosial bawahan atau golongan miskin ini biasanya adalah keluarga yang bersaiz besar, iaitu ahli kumpulannya ramai. Kurang berkemampuan dan ibu bapa kurang memberi perhatian kepada anak-anak mereka secara individu. Di samping itu, ibu bapa ini mempunyai harapan yang rendah terhadap anak-anak mereka dan hanya berbicara tentang topik yang terbatas dan kurang berkomunikasi dengan anak-anak. Mereka hanya mahukan anak-anak mereka menurut perintah mereka sahaja. Berbanding dengan keluarga yang berkelas sosial atasan atau berkelas sosial menengah, selalunya keluarga ini hanya bersaiz kecil, iaitu ahli keluarganya sedikit. Mereka menaruh harapan yang tinggi kepada setiap anak-anak mereka dan sentiasa bekerjasama dan berusaha untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pencapaian yang tinggi. Dapat kita lihat di sekeliling kita, biasanya keluarga yang berkemampuan ini ahli keluarga mereka sedikit dan mereka sangat memberi perhatian kepada setiap pembelajaran anak-anak mereka. Oleh yang demikian, masalah kemiskinan ini seolah-olah menjadi budaya dalam keluarga kelas bawahan ini kerana sokongan yang terbatas daripada ahli keluarga dan ibu bapa mereka. Punca kemiskinan seterusnya adalah kos sara hidup yang tinggi. Kos sara hidup merujuk kepada belanjawan minimum untuk membeli sekumpulan barang dan perkhidmatan untuk mencapai tingkat taraf hidup tertentu. Pendapatan yang meningkat secara perlahan berbanding inflasi menyebabkan isi rumah terpaksa membeli barang yang sama dengan harga yang lebih mahal. Perubahan corak pembelanjaan ini memberi kesan peningkatan kos sara hidup kepada isi rumah. Di samping itu, ketidaksepadanan gaji dengan kos sara hidup juga menyebabkan golongan miskin ini mengalami krisis ekonomi dan kos sara hidup yang tinggi ini tidak selari dengan pendapatan atau upah yang mereka terima. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk meningkatkan taraf hidup sedia ada dan terus dibelenggu kemiskinan. Status kemiskinan harus dipertimbangkan kerana isi rumah yang termasuk dalam kumpulan ini merupakan golongan yang paling tidak bernasib baik. Tambahan pula dapat kita lihat semasa pandemik COVID-19 ni, semasa pandemik COVID-19 melanda negara, lebih ramai yang hilang pekerjaan, terpaksa menerima potongan gaji dan diminta cuti tanpa gaji dan mengakibatkan golongan miskin ini semakin terjejas. Selain itu, peluang pekerjaan terhad ini juga berpunca dari lambakan pekerja asing di negara kita. Kelemahan pengawalan kemasukan pekerja asing ini akan menyebabkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan terhad dan akibat dimonopoli oleh pekerja asing ini. Lambakan pekerja asing ini juga turut menyebabkan kadar pengangguran dan kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk tempatan masih tinggi, terutama di kalangan graduan berkemahiran. Kita dapat lihat ini adalah tidak adil kerana sebahagian besar pekerja asing ini tidak mahir dan sanggup menerima upah yang rendah. Secara keseluruhannya, pelbagai punca yang mempengaruhi isu kemiskinan di Malaysia dan membawa kepada kesan negatif kepada negara. Oleh itu, tidak hairanlah masih ramai dari rakyat Malaysia yang terjebak dengan masalah kemiskinan ini di mana gaji RM3,000 masih tidak mampu untuk menyara sebuah keluarga, terutamanya di bandar-bandar besar. Setakat itu sahaja perbincangan saya. Seterusnya, saya mempersilakan ahli kumpulan saya yang seterusnya untuk meneruskan perbincangan ini. Saya Nur Alia Syamira binti Senin, memegang nombor matrik 285709. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan-kesan kemiskinan di Malaysia. Antara kesan-kesan kemiskinan yang dapat kita lihat termasuklah akan menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga bermaksud pelakuan keganasan terhadap pasangan dari segi penderaan fizikal, seksual, psikologi dan sosial. Pada tahun 2013, Malaysia telah merekodkan jumlah kes keganasan rumah tangga yang tertinggi, iaitu sebanyak 4,123 kes. Pasangan rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan sering berhadapan dengan masalah untuk membeli keperluan asas, misalnya untuk membeli pakaian, makanan dan sebagainya.
Kesukaran ini telah memberi tekanan kepada suami, lalu mengambil langkah untuk memukul isteri dan anak-anak bagi melepaskan segala tekanan. Isteri dan anak-anak yang menjadi mangsa penderaan sering mengalami kecederaan pada anggota badan dan ada juga yang menyebabkan kematian. Selain itu, kemiskinan juga akan menyebabkan taraf kesihatan rendah. Mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak mampu pergi ke pusat rawatan untuk mendapatkan rawatan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk membayar bil perubatan. Kebiasaannya, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering sakit akibat tidak mengambil pemakanan secara teratur, di mana mereka tidak mampu untuk membeli makanan yang lebih berkhasiat disebabkan harga yang agak sedikit mahal. Sebagai contoh, ikan, ayam, daging dan sebagainya. Keadaan ini menyebabkan tubuh badan mereka tidak mendapat nutrien yang mencukupi dan mudah untuk mendapat penyakit. Misalnya, mereka mudah untuk menghidap penyakit kwashiorkor, riket dan scurvy. Malah, ada juga di antara mereka sehingga membawa maut akibat tidak mendapat rawatan di hospital. Kemiskinan juga akan menyebabkan taraf pendidikan menjadi rendah. Kebiasaannya, kanak-kanak yang berasal dari keluarga miskin tidak berpeluang untuk bersekolah disebabkan ibu bapa mereka tidak mampu untuk membayar yuran persekolahan. Tambahan pula, yuran persekolahan untuk seorang kanak-kanak agak begitu mahal sehingga tidak mampu dibayar oleh ibu bapa yang mengalami masalah kewangan. Disebabkan itu, ibu bapa tidak menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Bukan itu sahaja, mereka juga tidak mendapat bimbingan pembelajaran di rumah sehingga ada di antara mereka yang masih buta huruf. Keadaan ini menyebabkan mereka sukar untuk mendapat peluang pekerjaan kerana peluang pekerjaan lebih tertumpu kepada masyarakat yang mempunyai pendidikan. Oleh itu, masyarakat yang tidak berpendidikan kurang potensi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Itu sahaja kesan-kesan daripada kemiskinan yang dapat saya ulas. Sekarang kita akan mendengar ulasan daripada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Hani Rashidah binti Munawir, nombor matriks 285979. Dalam bahagian ini, saya akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk menangani kadar kemiskinan di Malaysia. Terdapat pelbagai langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama ialah pihak kerajaan perlu menyediakan pelbagai kemudahan kepada golongan miskin. Hal ini kerana pihak kerajaan boleh menyediakan kemudahan pertempatan yang harganya mampu milik. Pada masa yang sama, penduduk yang miskin dan juga mempunyai pendapatannya yang rendah masih dapat mampu untuk memiliki rumah tersebut. Jadi, masalah tentang rumah setinggan dapat dikurangkan, terutamanya di kawasan luar bandar dan bandar. Sebagai contoh, pihak kerajaan juga boleh menyediakan kawasan perumahan seperti projek perumahan rakyat termiskin ataupun PPRT. Projek ini sebenarnya dapat membantu rakyat yang mengalami masalah kewangan. Pada masa yang sama, kawasan perumahan ini dapat memberi banyak sangat manfaat kepada mereka. Hal ini kerana mereka boleh melakukan pelbagai aktiviti di kawasan rumah ini. Sebagai contoh, rakyat boleh menanam tanaman di sekelilingnya. Hasilnya, mereka dapat bercucuk tanam dan menjual jualan tersebut di kawasan-kawasan perumahan serta kedai-kedai yang berdekatan. Dari situ, mereka dapat mengurangkan kos sara hidup. Seterusnya, langkah yang kedua ialah pihak kerajaan perlu menyediakan pinjaman-pinjaman kecil. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM, rakyat dapat mengusahakan sesebuah perniagaan
berasaskan kepada pinjaman kecil yang telah dibekalkan. Program ini selalunya tertumpu kepada bahagian di luar bandar. Namun, pada masa kini, program ini masih lagi digunakan untuk golongan-golongan yang miskin di bandar kerana program ini hendak menolong rakyat yang mempunyai masalah terutamanya dari segi ekonomi Malaysia. Pada masa yang sama, program ini dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk mencuburi sebarang perniagaan yang mereka ingini. Hal ini demikian kerana sememangnya sebelum ini, mereka tiada modal yang mencukupi untuk membuat sesuatu perniagaan ataupun sesuatu urusan. Namun, melalui program ini, rakyat dapat menjual sesuatu yang mereka ingini atau mengusahakan yang mereka ingini dengan lebih mudah. Oleh itu, program ini dapat membasmi kemiskinan yang terdapat dalam bandar dan juga luar bandar yang terdapat dalam Malaysia. Langkah yang ketiga ialah pihak kerajaan perlu mengurangkan kadar pengambilan pekerja asing. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang dapat kita lihat berlaku lambakan warga asing terutama dari negara kita. Hal ini telah membawa kesan yang buruk kepada negara kita, terutama kepada rakyat Malaysia kerana mereka perlu bersaing untuk mencari sebuah pekerjaan dengan warga asing. Contohnya, terdapat pelbagai warga asing yang terdapat dalam negara kita seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, Vietnam dan sebagainya. Oleh itu, pihak kerajaan perlu mencari inisiatif yang tersendiri dengan mencuba untuk menghadkan kadar kemasukan dan kadar pengambilan warga asing di dalam negara kita. Dengan itu, kadar kemiskinan terutamanya dalam masyarakat Malaysia dapat dikurangkan kerana mereka memperoleh peluang pekerjaan yang sepatutnya. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan menjemput rakan saya untuk menyampaikan pembentangan. Dipersilakan. Terima kasih kepada rakan saya di atas penjelasan sebentar tadi. Jadi, apa yang dapat saya simpulkan dalam tugasan ini, isu kemiskinan ini merupakan isu yang menjadi kontroversi apabila disebut-sebutkan kerana isu ini merupakan satu isu yang hangat sejak dahulu lagi. Oleh itu, kerajaan dan pelbagai pihak yang bertanggungjawab telah mencari apakah faktor yang menyebabkan kemiskinan ini berlaku. Jadi, terdapat dua faktor iaitu faktor dalaman dan juga faktor luaran. Faktor dalaman adalah apabila sikap masyarakat ataupun sikap orang di dalam negara itu sendiri ataupun berpunca daripada negara itu sendiri. Manakala faktor luaran adalah faktor dari luar yang menyebabkan negara menjadi miskin. Seterusnya, kerajaan telah mencari solusi dengan memperkenalkan pelbagai langkah-langkah untuk menangani masalah ini. Salah satu langkah yang telah diperkenalkan oleh kerajaan ialah dengan memberi pinjaman kecil-kecilan kepada masyarakat daripada golongan miskin ini. Jadi, antara salah satu program yang memberi pinjaman kecil-kecilan kepada masyarakat ialah program Amanah Ikhtiar Malaysia. Dengan pinjaman wang yang telah diberikan, masyarakat dapat menjalankan perniagaan. Oleh itu, mereka dapat mencari wang sampingan untuk mereka. Secara tidak langsung, taraf hidup mereka akan meningkat dan mereka dapat menjalani hidup yang lebih selesa. Oleh itu, semua masyarakat dan juga pemimpin perlu berganding bahu untuk memastikan semua dapat menjalani kehidupan yang selesa dan kadar kemiskinan di Malaysia berkurang. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Minta maaf kalau ada yang terkurang dan terima kasih kepada Dr. Noranida di atas tunjuk ajar untuk kami menyiapkan tugasan ini.